Ya, saudara persilakan sesiapa pun bisa berjumpa saya, tapi saya mohonlah bahawa ilmu saya dah terangkan pada saya ini, kita tak boleh kaitkan kita sebagai sumber. Saya dah beri rujukan sedikit sumber, baik kita pergi cari dululah sumber sebelum datang jumpa saya lah. Supaya bila kita duduk, saya tak suka kadang-kadang perbualan tu sebelah pihak saja. Saya cerita ini itik, lepas orang jumpa saya pergi cerita ayam, tak bertemu. Lebih baik saudara berikan saya sumber saudara, dan saudara pergi baca pula sumber saya, supaya kita bila berbincang lebih bermakna lah kan. Minum, makan, apa ke, itu perkara biasalah, kita setiap hari buat. Tapi kita harus manfaatkan masa, benar-benar muzakarah kerana Allah, berjumpa kerana sayang, ikram muslimin ya, dan sayang kepada Allah dan kebenaran. Saya suka, contoh bila saya cerita tentang tahafud, tak ada orang pun nak datang jumpa dengan saya bincang tentang perbincangan Imam Ghazali dengan Ibn Rushd. Tak ada orang. Tapi Allah terserempakkan saya dengan orang yang ada akses kepada profesor sebagainya. Mereka beritahu saya sedikit, tapi terlalu sedikit kerana mereka pun tak dapat baca. Jadi saya dah bagi sumber Ahmadiyah, baca asas Ahmadiyah, baca asas bab Bahayullah. Kenapa kita reject dua ni, dan bukankah dia pengulangan sekarang? Okey. Jadi jangan, saya juga tak suka orang anggap diri dia ilmu dia cetek. Bermakna anda reda ke? Saya tak reda saudara ilmu cetek. Saya nak saudara ni sama atau lebih ilmu dari saya, supaya baru enjoy lah. Mungkin saya dengar apa saudara dapat kan. Saya selalu bertanya kat orang, dan kadang-kadang saya pergi cakap seolah saya dominasikan orang kerana orang tak dapat jawab. Jadi apa saya nak buat? Dan kadang soalan saya tajam. Saya jumpa banyak grup, ada tapi saya beritahu kenapa saya reject berapa jemaah, kerana mereka zalim, mereka zalimi orang bawah bekas ahli mereka beritahu saya tak masuk grup ni. Kebetulan saya kata kenapa? Ni yang berlaku lah. Saya tak mau cerita grup mana. Bila saya dengarkan, saya marah. Saya jumpa mereka, saya bukan jenis orang berdiam tau. Kalau saya tahu awak ni pendeta upahan ni, buka ini ke, buat ini ke, program apa ke, saya tak mau sebut nama, saya tak mau sebut tempat, saya tak mau fitnah, saya akan depan dia. Kenapa awak tak bayar dia ni? Kenapa awak sampai kelang kabut begini? Ya, saya dah bagi amal. Kan saya beritahu tau, kita niat nak buat sesuatu yang baik, kita kena ada ilmu pengurusan. Kata nak buat burger, ambil duit orang. Ini contoh ambil 5,000 lah, 10,000 buat burger. Tapi kita ni jenis ada masalah, tak boleh bangun, lambat, siapannya tak ada. Lepas tu kita salahkan santau lah, inilah. Ini memanglah. Ada orang buka restoran dengan duit pelaburan orang. Lepas tu bila rugi, saya tengok, saya kaji balik, saya tengok dia tamak. Ini saya cakap dari pengalaman. Jadi saya, kalau tak kenal saudara, saya akan fikiran terbuka. Tapi lepas dengar bincang, saya akan tanya 2-3, bukan soalan peribadi, soalan berkaitan. Kalau saya dapati saudara tak adil, biarlah saya tegur sebagai kawan. Kalau saya diam tak mau tegur, makna saya bukan kawan lah. Kawan yang benar, dan saya harap saudara tegur saya dengan fakta. Kalau saya tak berlaku adil dalam cara saya berfikir. Pernah orang Bumi Lepeh berbincang dengan saya, pengikut tak mau vaksin di Melaka. Dia tanya saya pasal Bumi Lepeh. Ya, saya kaji ini, saya tengok hujah Bumi Lepeh ni bagus. Saya memberitahu dia lah, ni cara kita ukur. Okey, saya pernah naik ni chemtrail begini-gini. Lepas tu dia marah saya. Dia kata syaitan boleh pengaruhi orang. Allahu Akbar. Saya kata kenapa begini? Kenapa orang kita bila tak dapat berhujah kata syaitan? Awak ni merepek. Awak mengaji mana? Dengarlah hujah saya, jawablah hujah saya. Contohlah, saya bagi contoh. Begitu juga kalau saudara berhujah, saya takkan kata saudara bodoh. Saya takkan kata saudara merepek. Saya akan kata, okey, mari kita ambil hujah tu. Dan selalu orang akan tukar topik. Tak apa, kita kata habiskan topik ni dulu baru tukar. Tapi kawan tu, saya masih panggil dia kawan. Saya beritahu dia, saya bayang kau RM10,000 kalau boleh buktikan. Dia nak duit aja. Lepas tu dia marah saya.
bahawa saya marah dia. Yalah, saya marah kalau bila awak sebut orang dipengaruhi syaitan. Bila saudara tak mau dengar hujah saya misalnya, takkan saya kata engkau ni Allahu Akbar, engkau dipengaruhi syaitan, masya-Allah. Saya doa Allah bagi engkau hidayah. Ada orang buat macam tu, itu tak sopan. Nabi pun tak buat macam tu. Ya? Tak sopan tu. Ini tunjuk sombong. Itu cara syaitan, timbulkan emosi, timbulkan kebencian, ya. Itulah saya welcome kalau saya nak jumpa. Dan bagi maklumat lah, kadang orang kata nak jumpa tak tahu lokasi mana. Bagi tahu saya sekian-sekian, saya umur sekian, kerja sekian, pendidikan sekian. Ini saya baca, saya ikut grup-grup ni semua. Saya nak tahu. Kalau you tak beritahu pun, mari jumpa, saya akan tanya tu dulu, ta'aruf dulu. Saudara pernah ikut grup mana? Akam, Milad Ibrahim, Hizbut Tahrir, PAS, ni Tabligh, tak ada ikut. Saudara pernah etis. Cerita, kerana saya pernah lalui semua itu. Saya suka berterus terang, dan terbuka. Tak nak rakam pun tak apa, nanti anda boleh rumuskan, ya. So saya terima kasih saudara ikuti, follow perbincangan. Tak semesti setuju dengan saya. Saya selalu kata bukan kita nak menang, kita nak kebenaran. Imam Ghazali pun kata biarlah kebenaran keluar daripada mulut orang yang di depan saya, bukan dari diri saya. Jadi kalau kita tengok ulama Hujatul Islam pun demikian. Kita tengok kisah Salahuddin Ayyubi boleh memaafkan musuh. Ya, perang dah, orang membunuh. Apalah kita kan. Jadi kita pun insaf lah. Kita pun jadi bila ada orang sebut ni ustaz-ustaz ni yang memperlaga-lagakan, sepatut kita kata ustaz mana, dia cakap apa. Ustaz Auni saya tahu, saya ikuti. Tapi saya pun baca komen orang yang menentang dia, saya pun, dan kita boleh siasat. Dan saya tengok kadang-kala bukan dia, kita ni, saya ada fakta, jadi saya nak alaskan. Kalau belum jumpa dia, kita kena berlaku dia. Saya ada fakta daripada banyak sumber, ada beberapa sumber lain, termasuk yang Bani Ketura ke apa ni kan. Ada orang kata ni kalangan profesor juga, kata kadang-kadang dia ni emotional, dia dramatik kan. Kadang fakta dia tu exaggerate. Faham tak exaggerate? Melebih-lebihkan. Macam Bani Ketura. Oh, kita kaum Melayu ini darah Bani Ketura. Kita pun ada darah Cina, ada darah Siam, ada darah Turki kan. Ada darah Mamak kan. Jadi jangan fikir perkauman. Dan Allah pun tak letak naratif perkauman dalam Quran kan. Jadi saya tengok akhir zaman ni dia terbawa-bawa ke arah tu, ada something wrong. Syiah, kalau you nak betul Ahlul Bait, Syiah lah, keturunan Nabi, Syiah berlaku. Ya, terima Ali, Hasan Hussein, Kutub Mawiyah, Kutub Yazid. Syekh Sufi saya kata apa? Semua saksi sudah mati. Kebijaksanaan. Alhamdulillah, ayat yang bijaksana dari Sufi saya. Semua saksi sudah mati. Awak bincang perkara yang saksi tak ada. Sama juga dengan hadis, saksi tak ada. Tapi Quran lain, saksi Allah. Ini yang menarik lah, ya. Ini yang saya jumpa dalam Quran, tak ada dalam Bible. Bible tak boleh. Kerana Bible ditulis orang tu dah mati. Takkan saya nak cari balik kubur John tu. John, cerita balik. Awak kata engkau tak tulis ni, cerita balik. Ada dalam Bible, dia kata dia tak dapat tulis semua. Tapi Quran, tanya dengan Allah, Allamal Quran, kami yang mengajar. Alamal insan, dan dia mengajar Adam, nama-nama segala sesuatu. Apakah Allah berhenti mengajar? Itu yang saya kata, seolah Allah ni Datuk Pekong tau. Faham tak? Macam lembaga kita solat kan, aku solat ni, aku dah selesai. Allah depan kamu tau. Wajah tu wajiyah lazir. Adalah kita baca semua tu. Jadi saya fikir balik apa yang aku baca ni, aku betul tak? Do I mean what I read, you know? Am I now practicing Islam? Sama macam aku practice Kristian dulu, atau saya tengok orang Cina, nenek moyang aku ni semua minta nombor lah, minta ni gaib lah. Mereka, you faham lah apa maksud saya lah. Bermakna saya punya dalam Islam, kehadiran Allah ni Syekh Sufi saya ajar. Wait for Allah, tunggu izin Allah. Wah, macam-macam lah. Daripada Syekh Sufi. Tapi saya tak mau mengagung-agungkan dia. Dia pun tak mau apa ni. Itu saya tak sebut sangat nama dia ke apa ke. Kerana kalangan murid dia pun bergaduh. Bergaduh. Jadi Syekh Sufi saya dah meninggal. Semoga Allah cuci roh atas rahmatnya, rahmat atas roh dia. Dan saya ingat, saya kembangkan balik ajaran-ajaran dia sikit. Dia kata dia dapati ramai orang sembah Islam, tidak lagi sembah Allah. Subhanallah. Sekian saja saudara. Anytime boleh jumpa saya. Allahu Akbar. Saya bukan nak makan orang. Awak akan dapati saya seorang yang cukup baik. Ya.
Datang 2-3 orang pun bagus, bawa ustaz sekali pun bagus. Alhamdulillah. Tak payah bawa gudang garam, saya ada 1 karton. Assalamualaikum. Saya akan belanja minum. Saudara bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.